Din bacakan doa sikit Din. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq. Taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat. Ya ibn wa rahmatika ya rahman rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, so kita untuk 15 minit yang pertama ni saya nak review dulu last week punya, sebab last week kita tak ada Warzone hari Jumaat. Alright, so sekejap Okay, dan sebenarnya kita pun tak ada case pun last week. Ada siapa yang ada case? Ada tak? Yang tak declare ke? Yang tak declare lepas tu tak approve ke? Kalau dah approve saya boleh track lah. Ada ke? Tak ada Semua tak ada Alright, so kita bagi masa sekejap. Okay, untuk kita review last week. Saya nak tahu setiap seorang kena bagi tahu saya apa masalah you last week yang kita tak ada case langsung. Okay. So sebab kalau kita nak minta share, tak ada siapa yang share sebab tak ada siapa yang dapat case. Right. So saya nak minta semua share apa masalah ataupun apa punca ke apa-apalah, aku tak kisahlah apa-apa pun. Okay. Tapi kalau boleh saya nak you share apa masalah lah. Right. You tak dapat nak close case last week. Sama ada tak tahu lah, klien tak nak masuk ke apa ke, ataupun mungkin ada yang tak pergi appointment langsung ke, right, yang tak buat presentation langsung ke apa ke. Fiza, ni tak masuk tak nampak lah. Masuk? Oh ada ke? Oh tak dapat sebelah. Okay. Alright, so saya start dengan saya ikut gambar yang ada dekat dalam saya punya screen ni, yang dari saya ikut susunan sini lah. Okay, harap dia tak berubah-ubah lah. Okay. So yang first kali saya nak dengar daripada Kak Desi. Assalamualaikum semua. Saya on the way yang saya appointment ada 3. Saya call banyak juga lah dekat untuk existing client. Belum untuk apa nama new prospect. But untuk appointment saya tak dapat nak lock appointment masing-masing. Komitmen dah sebulan. Untuk presentation saya dapat present 3 je, but not this time dia kata macam tu. Masing macam tahulah, payah nak cakap. Kalau ikut dari segi ni, dia orang ada je duit, boleh nak pergi umrah lagi siap, tapi itulah untuk closing tu. Untuk closing on the spot tu tak dapat lagi. Tapi for this week saya ada dapat referral. Saya pasang COI bulan minggu lepas, saya dapat 2 COI punya appointment lah dengan boost. Itu je. Okay. Second, saya minta Kudin. Okay, Assalamualaikum. Alright, last week
patutnya ada 4 appointment, tapi 3 actually last minute cancel. So tak dapat nak lock untuk jumpa dia buat presentation lah, cuma dapat brief tu pun saja. Okay, so maybe this week lah baru boleh dapat jumpa yang ni, tapi akan cari appointment yang lain jugalah. Okay, next Bella. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Minggu depan ada patutnya ada 5 Tak dengar, kuat appointment. sikit, tak dengar. Minggu depan saya ada 5 appointment. Tapi yang betul-betul secure buat pergi 3. Sebab 2 tu ada yang cancel, ada yang tak dapat nak cancel lah dua-dua tu. So bila nak buat yang baru, nak set yang baru sebab tu online. Bila nak set yang baru, diorang keep lengah-lengahkan. So bila bawa ke this week lah untuk appointment online dulu tu. So yang 3 tu ada 1 online dan 2 jumpa. So jumpa pun macam biasalah, Bella fokus yang existing customer kan. So review apa semua and suruh diorang tambah dan apa, tapi diorang kata belum lagi and cuba next month atau akhir tahun. So belum dapat apa-apa sepakat lagi yang sepatutnya nak ambil pun diorang kata tak, tunggu akhir bulan. So sebenarnya minggu ni akhir bulan lah kan. So cuba untuk minggu ni lah. Okay, gambar ni dah berubah pula bro. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Minggu lepas saya cuma ada 3. Satu tu follow up yang minggu sebelum tu yang klinik gigi tu. Tapi yang tu saya sampai, saya tunggu doktor dekat setengah jam lah. Tapi dekat after setengah jam dia memang dia berstaff cakap ada urgent. Jadi memang tak dapat lah. Itu memang rasa untuk next minggu ni lah. Okay. Lagi 2 appointment, itu new appointment. Okay, new appointment. Tapi satu tu memang saya rasa tak apa lah, memang tak nampak yang kata saya cuba close untuk dia, tapi dalam 3 kali lah. Cuma untuk yang tu saya buka plan riba, saya buka ni lah legasi, tapi bagi saya yang tu saya tak nampak lah, maksudnya saya mungkin rasa tak minat lah. Itu satu. Okey, yang kedua tu masih ada peluang lagi, cuma yang kedua tu dia cuma cakap dia bagi dia masa sikit. Okey, satu tu yang 2 appointment tu, satu engineer, satu saya jumpa lawyer. Itu saja, lawyer tu lah yang kata bagi ni. Tak dapat untuk close on spot lah. Alright. Next Hafizah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lepas patutnya ada 5. Ya. Tak ada kakak ini. Tak. Okay, maaf. Anak bangun Ustaz. Okay, minggu lepas patutnya ada 5 appointment. So yang saya confirm 4 appointment, dan daripada semua tu yang saya sharing ni ada 1, 2, 3 dia ada potensi lah, cuma satu tu dia dah suami dia dah ambil hibah untuk dia, dan dia tanya untuk diri dia lah. Tapi mungkin dia nak tanya, dia nak bincang dengan suami dia. Mungkin dia nak ambil yang suami dia ambil tu, mungkin bawah Prudential ke apa atas? Prudential. So saya tak pasti macam mana nak convince macam untuk ambil dengan saya lah. Sebab mungkin dia nak bincang dengan suami dia, sebab suami dia ambil dengan Prudential hibah tu untuk dia. So dia tanya untuk buat untuk dia lah. Untuk apa? Untuk dia bawah nama suami dia, macam tu lah. Macam silang pangkah kan? Tu. Lepas tu satu lagi tu dia baru nak, dia yang lawyer tu
dia baru macam nak tunggu lesen chambering apa tah. Lepas tu so income dia tak kukuh lah sekarang. Dia dah ada hibah dengan amanah ikhtiar. Mungkin lepas ni kot dia nak ambil lepas ni lah kot. Sebab income tak kukuh lagi. Macam tu lah dia maklumkan. Lepas tu yang ketiga, dia pun baru bekerja, Aidayu ni. Apa lagi dia nak ambil tapi plan murah. Dia minta buat quotation lah. So belum lagi, kena bagi quotation dekat dia lah untuk plan yang murah. Itu je kot. Yang satu lagi cancel, bawa ke minggu ni kot insyaAllah. Ini belum confirm lagi appointment dia. Alright. Ami ada? Ada. Boleh Pak. Okey. Tolak apa lah? Tolak 3. Okey, minggu lepas kalau ikut 13 presentation, ada lebih kurang 5 yang saya boleh follow up, dan insyaAllah minggu ni saya akan follow up lah sebenarnya yang ada potensi tu, insyaAllah. So totally yang 13 presentation ni direct approach. Tu sajalah. Okay. Alright. Nas? Buka mic lu, nak cakap buka mic. Ya, macam ada bunyi lah kalau. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. So last week ni aktiviti appointment lah. So physical appointment ada satu saja. Physical appointment ni saya dapat kebetulan saya jumpa klien saya untuk ada ambil dia punya dokumen. So dia kebetulan dia dengan sepupu dia kot. So tak ada proper punya presentation tu. Tapi saya just share yang pasal untuk medical card lah. So dia tanya medical card untuk anak dia. Anak dia dalam setahun lebih lah. So buka je harga, dia kata nanti dia akan tahu balik lah macam mana. So lagi 2 appointment ni online maksudnya WhatsApp lah. Satu ni saya dapat daripada saya minta klien saya untuk macam broadcast message dekat dia punya kawan-kawan sebab dia kerja Petronas. So last week saya buat untuk apa, dia dah tebal 20,000 tu. So saya minta dia WhatsApp kat kawan-kawan dia. So dia ada referkan, ada seorang lah WhatsApp saya balik. So dia just tanya macam mana yang tu. So saya just cerita pasal dia dah tebal lah tu semua lepas tu. So okay, dia kata nanti dia akan confirm balik lah. So one more is memang refer daripada klien. Dia tanya pasal hibah, tapi cuma sebab dia ada medical condition. So itu nanti sebab medical condition saya cakap lebih senang untuk kalau dapat jumpa depan-depan lah. So itu dia kata dalam this week kalau dia akan beritahu time yang dia free untuk jumpa. Okey. Ngam 15 minit Right. So apa yang saya dapat simpulkan, kita tak ada case last week ialah disebabkan ialah ada banyaklah sebab, tapi saya tengok sebab antara yang sebab popular banyak appointment yang reschedule lah. Okay, banyak appointment yang reschedule, tak dapat nak present last week, sepatutnya present last week tapi tak dapat. So kecuali Ami Ami ada 13 presentation. Selain daripada tu semuanya bawah 5 dan ke bawah. Ada yang 5 dan ke bawah. Alright. So
first thing in the morning hari ni, first day of the week. Okay, saya nak nyatakan kepada semua sekali dekat sini yang ada yang masuk pada pagi ni ialah kita kena cukupkan number of presentation kita ataupun number of appointment lah. Right. So benchmark ialah 5, AMI paling tinggi 13 kalau kita tengok, tapi still masih lagi tak meet benchmark 15 presentation paling minimum seminggu. Right. So ini adalah sebab dia kita tak dapat close case. Bukanlah ini punca utama, bukan, tapi ini adalah salah satu sebab dia kita tak dapat nak close case pada minggu lepas kerana kekurangan presentation. Kenapa perlu presentation yang cukup? Okay, kenapa perlu? Orang akan tanya, adalah dulu pernah ada orang tanya saya, kenapa nak kena 15 juga appointment apa semua, kenapa setiap minggu kena 15 appointment? Pertamanya ialah kita main the rule of number. Rule of number ialah bila kita cukup numbers appointment, kita akan dapat case yang kita nak lah. At least kalau kita present 15, kalau ikut ratio kita boleh dapat 3 ke 4 case sebenarnya seminggu. Alright, so itu yang pertama. Dan yang kedua ialah untuk melatih diri kita. Melatih diri kita untuk kita buat presentation yang mantap. Sebab ini tak kira lama ke baru-baru, especially of course lah kan. Tapi yang lama sekalipun, you still kena pergi 15 appointment seminggu sebab you nak mantapkan presentation you tak nak lupa you punya presentation step, you tak nak lupa key point yang ada dalam presentation, you nak kena lancar benda tu. Bila lancar, dia akan jadi makin sedap untuk orang dengar. Okay, dan kita boleh self-reflect dekat diri kita sendiri, mana-mana part yang salah, mana-mana part yang tersilap, yang tak betul apa semua, kita still boleh tengok dekat situ dan kita boleh perbaiki immediately. Okay, itulah sebabnya kita perlu presentation yang cukup dalam masa seminggu. Okay, kalau tak cukup numbers presentation, memang tak heran kalau tak close case. Itu je. Okay, so itu yang saya nak tengok. Sebab kalau kita tak ada case tapi semua number appointment tak cukup, itu perkara yang tak pelik lah. Cumanya saya risau kalau semuanya appointment cukup tapi tak ada case juga. Itu baru kita nak discuss further lah. Okay. Alright, so sebelum kita masuk ke minggu ni punya, sebelum kita masuk ke minggu ini punya, saya akan ada buat sedikit sharing. Saya nak you all semua ambil masa, saya bagi 3 minit saja. Okay, 3 minit. 3 minit untuk you tengok balik. Okay, you tengok balik semua WhatsApp, semua message, semua email ke, semua apa, Telegram ke, ataupun semua phone call ke apa semua, dalam masa 3 minit, tengok apa benda yang you tak settlekan lagi. Katakan contoh minggu lepas, dalam masa seminggu, ada yang minta quotation ke, ada yang nak buat minta servicing, minta you form claim ke, form nak tukar nama ke, form nak tukar apa-apa RFC ke. Okay, ada tak? Saya nak you scroll balik sekejap, ambil masa 3 minit saja. Alright, untuk you tengok balik apa yang you tak settlekan dalam masa last week, dalam masa seminggu. Okay, saya tak sure tapi you boleh tengok, ataupun you boleh tengok balik, you remind balik apa benda yang you patut kena buat hari ni ya. Okay, so hari ni ataupun minggu ni. So saya bagi masa 3 minit sebab kalau saya tak bagi masa 3 minit ni, you memang takkan buat. Dan customer nak minta nak tukar alamat ke apa ke last week, terlupa nak buat dan terus lupa buat, and then kita akan bagi bad perception dekat klien lah. Alright, tak semestinya klien yang dah join je, ada klien yang tak join yang minta quotation ke, minta harga ke tapi kita tak bagi lagi ke. Alright, so saya bagi masa 3 minit sampai 9:08.
wajib scroll pun. Kalau tak scroll kita tak tahu, manalah tahu ada mesej yang kita tak baca langsung ke. Oh dia ajak untuk main hari ni ajak keluar ni 10 setengah 10 setengah bagi habis dulu lepas tu dia monok. Kalau tu kata okey lah, yang dia gemuk tu lah. Sekejap ni kita buat call lah. Buat lah. Buat tu. Kita buat lagi. Kita buat lagi. Tu kita kena ada. Sekejap. Bila kita buat presentation, jangan present apa yang kita nak present, tapi present apa yang prospek nak tahu. Nak tahu benda ni sih, sebelah benda kita work dah. Satu benda kalau ditolak pun, kita lagi benar. Kalau kita ada duit, dia akan ambil. Kalau kita ada duit, kita ambil. Tu je. Alright, so saya harap semua dah check dan semua dah tulis balik. Okay, apa-apa yang kita tertinggal, kita nak follow up ke, kita nak buat servicing ke, or anything. Alright, so pada minggu ni saya akan start dengan sedikit sharing. Okay, macam biasa, lepas tu kita nak komitmen daripada semua orang. Seperti kita buat konsep yang minggu lepas lah. Alright, siapa yang join minggu lepas, dia mungkin dah familiar sikit lah. Alright, tapi kalau yang tak join minggu lepas pun tak ada apa-apa yang pelik sangat pun. Okay, semuanya perkara biasa je kita buat. Alright, tak ada kita nak buat AI ke apa ke, tak ada, belum lagi. Okay, so apa yang saya nak share pada pagi ini ialah pasal masih lagi sama macam minggu lepas. Okay, pasal apa kita punya perniagaan. Jadi pasal kita punya perniagaan, tapi apa yang saya nak share ialah prinsip perniagaan pada hari ini. Okay, apakah prinsip perniagaan yang kita perlu pegang dalam kita menjalani bisnes kita sehari-hari? Okay, so kalau kita nak tengok, ada banyaklah prinsip yang kita kena pegang dalam bisnes ni. Tapi dekat hari ni, pagi ni saya nak share 4P. Okay, kita ada 4P. P for Penang. Alright, untuk kita share kita punya prinsip perniagaan. Pada saya, kita perlu berpegang pada prinsip ini, okay, untuk kita terus maju dan berjaya dekat dalam kita punya bisnes ni. Alright, sebab kemungkinan kita fail ataupun kita tak berapa berjaya dekat dalam bisnes ni disebabkan salah satu P ni kita tak pegang. Alright, salah satu P ni kita tak pegang dan akhirnya dia jadi sesuatu yang ada missing. Okay, ada missing dekat situ.
Alright. So P yang pertama ialah persistency. Okay. Ni bukan persistency bisnes kita kena collect renewal tu lah. Itu of course lah kita kena collect juga lah renewal, kita kena jaga persistency. But ayat persistency tu sendiri. Alright. Persistency ni apa dalam bahasa Melayu? Kalau kita tengok kalau direct translate kalau direct translate tu kegigihan. Okay. Gigih. Berapa tingginya kegigihan kita untuk kita buat this business. Alright. So, dalam konteks bisnes kita, dalam bisnes takaful, saya boleh relate kan, okay, berapa kuat ataupun berapa tingginya kegigihan kita untuk kita dapatkan kes setiap minggu. Right? Kalau kita tengok, tak kira apa jadi sekalipun, okay, tak kira apa jadi sekalipun, last week yang masuk ada 5 orang. Okay, total kita punya target minggu lepas ialah 70,000 seminggu. Okay, tapi kita tak achieve. Bukan sekadar tak achieve, kita tak ada kes langsung. Okay, kita tak ada kes langsung. So, segigih mana you nak kejar you punya kes tu. Okay, sekuat mana you rasa you nak kejar. Okay, adakah you kejar saja-saja ataupun macam mana? Okay, tak kira apa jadi dekat dalam bisnes. Okay, kita tak kira apa pun jadi dekat dalam bisnes kita. Setiap minggu kita mesti kena close deal. Okay, mesti kena close deal. Kita tak boleh mengalah macam mana sekalipun. Okay, the problem now is appointment kita tak cukup. So tak nak macam mana kita nak cukupkan appointment kita. How gigih kita nak cukupkan appointment kita. Okay, kita dah ada beberapa appointment, selepas tu dia cancel. Okay, segigih mana kita nak gantikan appointment yang dah cancel tu. Alright, so kita kena tahu benda tu. Saya nak semua berfikir semula betapa tingginya kita punya determination untuk kita dapatkan sesuatu kes untuk setiap minggu. Alright. Dan kalau tak cukup appointment, kita kena cukupkan appointment. Kalau pula kita ada appointment yang cancel ataupun yang sebagainya yang seumpama dengannya, okay, kita perlu untuk gantikan appointment tu. Alright. Ada banyak juga yang cakap yang not right client, okay, not right prospect. So how persistent kita, okay, untuk kita dapatkan klien yang tepat, okay, prospek yang tepat. Okay, last week saya ada share target market kita. Adakah kita dapatkan prospek itu relate dengan target market kita? Adakah ia seorang breadwinner? Kan? Adakah dia lelaki wanita 25 tahun ke atas? Adakah income dia 4,000? Household income dia. Okay? Adakah dia mempunyai hutang? Alright? Adakah dia mempunyai hutang dan adakah dia nak bersara dengan aman? So kita boleh tengok benda-benda ni. Okay? How persistent kita untuk cari orang-orang yang macam ni. Okay? Itu P yang pertama. Alright? P yang kedua ialah planning. Okay? P yang kedua ialah planning. Tadi persistency. Yang kedua ialah planning. So, macam mana kita nak plan kita punya business really well. Okay? Kita nak plan untuk minggu ni berapa banyak call, berapa banyak approach kita nak buat. Okay? Berapa banyak numbers dia. Kita kena plan. Alright? Lepas tu kita kena plan juga berapa banyak presentation yang kita nak. So that's why setiap minggu hari Isnin pagi kita kena jumpa untuk kita letakkan kita punya komitmen dan kita itu adalah sebahagian daripada planning kita untuk seminggu ni. Alright? So we need to plan, kita perlu buat sesuatu, okay, dan kita nak kena tengok berapa banyak case kita nak close dan berapa banyak ANC yang kita nak achieve this week. Alright? So ini mungkin SBSG adalah satu platform untuk kita buat kita punya planning kalau you tak buat lah. Okay, so sebenarnya planning ni dia lebih daripada itulah. Berapa banyak kita nak recruit, berapa banyak kita nak post social media, apa yang kita nak post social media, berapa banyak appointment kita nak pergi dan siapa kita nak pergi, kepada siapa. Kalau kita tak ada lagi prospek yang macam mana kita nak pergi. Okay, so all this untuk planning. Okay, so saya dapat simpulkan kepada sesiapa yang pergi 5 appointment dan ke bawah, 5 presentation ke bawah, you tak ada planning pun sebenarnya.
You tak ada plan, you tak plan well untuk last week. Right, you tak plan well untuk last week. Sebab kalau you plan very well untuk last week ataupun minggu ni kita start plan well, kita dah tengok dah kita nak pergi mana minggu ni. Okay, kita boleh buat direct approach, kita boleh buat nesting dekat social media, apa semua kan. Banyak benda yang kita boleh buat, okay, tapi kita tak buat. Alright, so saya nak hari ni kita plan betul-betul apa benda yang kita nak buat, apa benda yang kita nak achieve hujung tahun ni kan. Berapa banyak lagi target kita, berapa banyak lagi target kita bulan ni, okay, berapa banyak appointment, presentation, prospect yang kita nak approach, kita nak present. Okay, so saya nak minggu ni kita commit betul-betul. Alright, kita commit betul-betul. This is last quarter of 2023. Okay, last quarter dan dia bulan pertama last quarter. Dan inilah minggu terakhir. Ya, kita punya end month kita Selasa depan. Okay, tapi tak full week. Minggu ni kita ada full week dan saya rasa minggu ni kita tak ada aktiviti yang pelik-pelik punya. Okay, tak ada. Saya rasa semuanya okey je. Aktiviti yang biasa je. Alright, so saya harap minggu ni kita boleh dapat full swing untuk kita punya aktiviti. Alright. Okay, P yang ketiga. P yang pertama tadi persistency, P yang kedua ialah planning, P yang ketiga ialah proaktif. Right. Proaktif, bila saya direct translate kepada bahasa Melayu, kita dapat proaktif jugalah. Bahasa Inggeris pun proaktif, bahasa Melayu pun proaktif. Ejaan je lain. Okay, tapi bila saya tengok dekat kamus Dewan, okay, apakah proaktif? Cuma siapa ada idea? Siapa yang tahu apa proaktif, maksud proaktif yang sebenar? Boleh tak siapa share, siapa yang tahu? Tanpa melihat kepada Google lah. Kan? Ada tak siapa yang tahu? Kita selalu sebut proaktif. Kan? Progresif. Benda-benda ni semua kan? Okay? Adakah kita tahu apakah proaktif tu? Okay, so tak apalah. Saya bagi tahu maksud proaktif yang sebenar ni untuk yang kita faham. Saya pun baru betul-betul faham maksud proaktif. Okay, proaktif ialah kalau kita tengok ni ayat Kamus Dewan lah. Saya baca sikit lah. Proaktif didefinisikan sebagai bersikap positif dengan merangka dan mengawal tindakan yang dilakukan jauh lebih awal daripada jangkaan akan berlakunya sesuatu perkara atau kejadian. Seseorang yang proaktif akan menyiapkan sesuatu perkara tanpa dipesan. Sebaliknya, seseorang yang tidak proaktif hanya menunggukan arahan untuk melakukan sesuatu. Alright? Okay, so direct translate proaktif ialah pro itu adalah sebelum, aktif itu kejadian itu berlaku. Okay, so proaktif ialah sebelum sesuatu itu berlaku. Okay, contohnya sebelum meeting ni kan, sebelum meeting ni berlaku, you dah tahu dah nak buat apa yang nak commit, apa benda semua kan, so you dah siap dah, you dah standby dah. So nanti bila saya panggil kejap lagi, okay, siapa, you just dah boleh terus present apa benda yang you nak cakap. Right, contoh dan contoh. Okay, so sebagai contoh, minggu ni kita dah tahu dah kita ada appointment, kita nak kena set 15 appointment. Okay, so sebelum 15 appointment tu berlaku, kita dah siapkan dah 15 prospek, ataupun sebenarnya kita kena siapkan lebih daripada 15 prospek. Okay, untuk kita tengok macam mana kita nak dapatkan appointment tersebut. Okay, so itu yang kita perlu buat. Dan so kita kena proaktif, kita kena buat sesuatu sebelum sesuatu tu berlaku. Kita kena prepare. Okay, kita kena prepare. So contoh macam hari Rabu kita ada air recharge. Kita ada air recharge. Cuma kita tak tahu siapa lagi dia punya presenter lah. Siapa yang sharing dekat air recharge, kita tak tahu. Tapi kita dah standby, siapa pun presenter, kita akan datang juga air recharge. Kita dah prepare. So tu contoh dia. Okay, so kita kena proaktif. Sebelum kita dah tahu petang, mungkin sekarang ni hujan kan, sebelum hujan, kita dah tahu kemungkinan besar akan hujan petang. So sebelum hujan tu turun, kita dah settle dah buat kerja-kerja outdoor ni. Okay,
pergi follow up apa-apa ke, nak pergi mana ke, nak pergi direct approach ke, nak pergi whatever lah. Okay, so kita dah tahu dah benda tu. Right, jangan nanti tiba-tiba petang baru nak keluar, lepas tu hujan, kita bagi reason hari ni hujan, kita tak boleh nak buat apa-apa. Alright, so itu adalah maksud proaktif lah. Okay, so kita kena prepare, kita kena be prepared. So kalau kita tengok, kita nak buat berapa bulan ni contoh, untuk bulan ni kita nak buat 10,000 kan, minggu ni ataupun minggu ni kita nak buat 10,000. So kita dah kena prepare lah. Okay, kita dah kena prepare macam mana kita nak dapatkan 10,000 tu, macam mana kita nak dapat appointment untuk dapatkan 10,000 ni. So kita kena proaktif dekat situ. Alright, so itu adalah P yang ketiga, proaktif. Persistency yang pertama tadi, planning yang kedua, proaktif yang ketiga. Okay, dan yang keempat adalah P yang keempat adalah passion. Alright, passion. Kita kena passion dengan apa yang kita buat. Passion pada sesiapa yang tak faham, kalau kita direct translate passion ni dia ada banyak perkara kita boleh relatekan apa maksud dia. Okay, tapi kalau kita direct translate passion ni semangat. Okay, semangat. So kita perlu sentiasa bersemangat untuk kita kekalkan apa yang kita nak buat. Okay, apa yang kita plan tadi, okay, apa yang kita plan tadi, kita kena passion untuk kita settlekan apa yang kita plan. Kita plan for 15 appointment minggu ni. Okay, so kita kena passion, tetap bersemangat. Customer cancel ke, customer tak jadi ke, kita still kena tarik jalan untuk kita dapatkan 15 presentation juga hari ni, minggu ni. Kita kena buat. Okay, kita target seminggu ni berapa? 5,000, 10,000, 20,000. Macam mana keadaan sekalipun, orang semua kita jumpa semua tak ada duit, kita kena cari next juga untuk kita dapatkan satu orang yang ada duit, boleh settlekan kita punya target minggu ni. Okay, itu adalah cara kita bekerja sebenarnya. Bukannya cara kita bekerja, kita dah pergi appointment, okay, tak close case, tapi tak apa, kita dah pergi appointment. Right, kerja kita ialah untuk close case. Itu sebenarnya motif kerja kita. Yang lain tu semua adalah jalan kerja dia sahaja. Berapa banyak presentation, berapa banyak appointment, berapa banyak number of call, itu semua adalah jalan kerja dia. Okay, cara kerja dia. Apa tugas kita untuk close case? Okay, untuk close case. So macam mana keadaan sekalipun, kita tetap kena ada passion, kena ada semangat untuk kita dapatkan case. Ini untuk kita close case juga, berapa yang kita target minggu ni. Kalau kita target 10,000, mesti settle 10,000. Paling minimum 10,000. Okay, bukannya kita datang hari-hari pergi bekerja, keluar pagi, tak kisahlah pagi pukul berapa. Okay, bukannya kita keluar, kita dah pergi appointment tu tak dapat close case, dan lepas tu kita cakap tak apa, kita dah pergi appointment. No such thing macam tu. Business kita ialah hari ni tak dapat case, kita kena kejar juga case tu sampai kita dapat. Okay, sampai kita dapat case tu, macam mana kita nak target, mesti dapat. Mesti kita kena cuba sedaya upaya. Okay, so bila saya tengok appointment numbers 5 and below, okay, 5 and below, kan, you tak ada passion untuk betul-betul kerja. Kejarkan you punya case. Okay, kejar. You tak kejar apa. Okay, you just hanya membuat kerja, pergi appointment. Aku dah pergi appointment, tapi tak close case. Jadi itu bukan masalah dia. Masalah dia sekarang kita kena close case macam mana keadaan sekalipun. So kita kena buat aktiviti yang betul. So saya nak betulkan lagi dekat sini, saya nak cakap lagi sekali. Okay, kerja kita bukan pergi appointment. Okay, pergi appointment tu ialah proses lah. Okay, tugas pertama kita untuk close case. Okay, kita tak kena bagi servis dekat orang. Tapi kalau kita tak close case, kita tak boleh bagi servis dekat orang. So kita kena close case, every week kena close case. Okay, number of appointment, number of call dan number of prospect, itu semua itu adalah proses untuk kita dapatkan case. Alright, untuk kita dapatkan case, proses dia. So proses tu kena betul lah. Of course lah, proses tu kena betul semua, baru kita dapat case. Tapi bukannya sekadar proses tu kita just buat saja. Okay, bukan sekadar okay, aku dah pergi appointment dah hari ni. Minggu ni kita dah pergi, aku dah pergi, mungkin dah up sikit, minggu ni boleh pergi 8 presentation.
So dah okey dah. Minggu depan kalau nak tanya, hari Jumaat ni kalau kita ada Warzone, aku dah cakap, boleh cakap aku dah pergi 8 appointment. Kan? Okay? You nak puaskan hati siapa sebenarnya? Okay? Kalau you kata you boleh pergi 8 appointment, minggu ni pergi 3 appointment, katakan contoh. Minggu lepas pergi 3, minggu ni pergi 8. Okay, dia ada peningkatan yang bagus. Tapi you tak dapat case. You sekadar pergi je. Present pun, just present. Presentation step pun tak betul tak tidak. Alright? Okay. So cerita dia sekarang, you nak puaskan hati siapa? You nak puaskan hati saya. Okay? You puaskan hati saya, you tak dapat apa-apa. You perlu puaskan hati you sendiri, pergi appointment, buat proses yang betul, close case. Puaskan diri sendiri, dan selepas tu saya automatik saya pun akan puas. Tak perlu puaskan hati saya dengan hanya cakap, okay, aku dah pergi appointment banyak ni, dah ada peningkatan daripada last week tapi tak ada case. Sebab apa tak ada case? Kita study tak ada case sebab okay, pergi appointment banyak, appointment meningkat tapi tak buat betul-betul. The process is not dengan cara yang betul. Okay, so end up kita still tak ada peningkatan dekat dalam bisnes kita. So kita still tak buat bisnes dalam masa seminggu. Alright. Okay. So itu ada umpama kita buka kedai runcit. Okay. Kita buka kedai runcit. Orang kampung cakap, kalau kita tutup, asal kau tutup. Okay, tak apa. Kau nak aku buka, okay, aku boleh buka. Alright. Ya, kita pun buka kedai runcit. Everyday kita buka. Tapi stok dekat dalam kedai runcit kita habis. Kita tak top up pun. Okay. Orang masuk dekat dalam kita punya kedai, nak beli gula tak ada, telur tak ada, shampoo tak ada, sabun tak ada, kelapa parut tak ada. Kan? Okay. Semua benda tak ada. So, kita nak puaskan hati siapa sebenarnya? Okey, kau dah cakap dah nak kena buka kedai. Aku dah buka kedai hari-hari. Tapi dekat dalam kedai itu tak ada apa. Okey, tak ada apa. Kita tak manage betul-betul. Oh, okey, kelapa habis, kita kena order kelapa. Okey, gula habis, kita kena cari gula supplier gula. Okey, gula ada masalah. Contohlah sekarang ni kita cakap, gula ada masalah, susah nak dapat stok. So kita kena cari juga stok gula macam mana kedai kita ada gula. Kan? So barulah kita puaskan hati kita dan kita puaskan hati orang lain. Alright, tapi kalau kita just buka je, dalam tu kosong, orang budak-budak nak beli aiskrim pun tak ada. Kan? Semua stok dah habis, kan? So tak ada gunanya kita buka kedai. Tu orang cakap, betul, kedai buka. Kan? Kedai buka, sama je. Kedai buka tapi tak ada hasil apa-apa. Sebab bila semua stok tak ada, orang masuk barang kedai kita tak ada nak beli apa-apa, kita tak akan dapat keuntungan. Sama juga dekat dalam bisnes ni. Okay? Kalau kita pergi present, kita pergi present. Tapi kita pergi present dengan cara yang tak betul, dengan cara yang tak passion, tak ada semangat. Okay? Kita tak passion on it. Alright? Dia tak ada makna. Okay? Dia tak ada makna. Sama je seperti kita tak buka kedai. Cuma kalau tak buka kedai tu lagi teruk. Okay? Lagi teruk. So dekat sini, at least kita buka kedai. So apa matlamat yang kita nak ialah kita buka kita punya kedai dan juga kita buat bisnes dengan cara yang betul. Kita betul-betul passion dengan apa yang kita buat dan kita akan dapat kita punya case dekat sini. Right? So itu yang kita nak sebenarnya. Okay? Itu yang kita nak. Right? So itu yang saya nak share. 4 prinsip yang kita kena pegang. 4 P. Yang pertama persistency, yang kedua planning, yang ketiga proaktif, dan yang keempat ialah passion. Kalau kita tak cukup benda ni, dia ada banyak lagi lah prinsip yang orang cakap adalah lain-lain apa semua kan. Tapi kalau 4 ni pun kita tak dapat nak pegang, kita takkan sukses dekat dalam bisnes. Okay, kita takkan boleh nak sukses dekat dalam bisnes ni dengan cara yang betul dan dengan cara yang paling tepat sekali. Alright. So, ada apa-apa persoalan? Ataupun ada apa-apa nak tambah ke? Ada nak tambah P yang kelima ke apa ke? Tak ada sini terkeluar masuk. Saya dah cakap, kita kena prepare, kita kena standby. Kan? Okay.
kita perlu duduk dekat tempat yang betul. Sama ada dekat rumah, saya tak kisah pun kalau you nak duduk rumah sekarang ni. Sama ada you dekat rumah, ataupun you dekat office, ataupun you dekat somewhere yang stable lah dia punya line. Okay. So ini teguran untuk siapa yang ada lah. Okay. You nak duduk Starbucks lah dekat rumah pagi ni, kan pun boleh, tak ada masalah. You nak duduk kedai mana pun boleh, tapi biar dia stable, you prepare, you fokus dekat apa yang kita meeting, bukannya you fokus dekat benda lain. Okay. Sebab 8.30 sampai 10.30 ni ialah masa untuk you meeting. Kalau kita fizikal pun semua kena datang office, you dekat dalam office, you tak buat benda lain pun. Okay. You tak buat benda lain pun. Right. So kalau kita secara online ni, kita jangan buat benda lain juga. Okay, kita jangan buat benda lain juga, kita meeting sahaja. Alright, kita meeting sahaja. Okay. Tak kisah pun you nak kat rumah ke, kat mana ke. Kalau kat office lagi bagus lah. Kan? Kalau kita tak ada kat office pun, you tak ada dekat office, you tak ada dekat rumah, depends lah tempat. Tapi tempat tu you memang bersedia. You bersedia untuk you mendengar 100%. Meeting ni. Okay. Sebab kalau meeting dekat office semua fizikal, semua kena datang office, you boleh ke sana ke sini kan? Tak ada. You tetap kena duduk dan dengar meeting kan. Benda yang sama juga kita buat kat online. Okay. Kita dah bagi pelonggaran untuk buat, saya bagi pelonggaran untuk buat online. Kan? So kita gunakan betul-betul. Okay, jangan sampai saya cakap kita kena buat fizikal balik untuk hari Isnin. Nanti kan dia juga punya masalah. Pagi 8.30 tak boleh datang office. Kelang. Yang ada yang lain ni saya rasa boleh dia datang. Kan? Ini kecuali Ami lah. Dengan Fiza dia jauh. Kan? Okay? So, itulah sebab. Alright? So tak apa. So tak nak marah apa yang ada sebab yang marah pun tak ada, tapi saya just bagi peringatan je lah dekat yang lain. Okay, supaya minggu-minggu depan tak adalah buat macam tu. Right? Okay. So, sekarang ni saya nak share. Okay. Minggu ni punya aktiviti. Alright. So saya nak setiap seorang share. Okay. Saya nak setiap seorang share. Minggu ni dah minggu kedua. Saya rasa benda ni makin familiar. Saya nak lebih detail lah. Saya nak lebih detail macam mana, apa yang you nak kejarkan benda ni semua. Alright, so maybe lah seorang boleh ambil masa maybe 5 minit ke apa kan. Okay, boleh bercakap sedikit. Di samping itu kita juga boleh memperbaiki kita punya communication skill kita untuk kita bercakap, okay, ataupun untuk kita berlatih bercakap. Alright, so first saya nak target sampai hujung tahun ni. Alright, berapa you, tak kisahlah berapa pun you dah buat, tapi berapa you punya target sampai hujung tahun, berapa shortfall you target tu. Katakan you target 200,000 tapi sekarang ni you dah buat 30,000, so balance dia 170,000. Alright, and then selepas tu target pada minggu ini. Okay, berapa target pada minggu ini, planning activity you minggu ni. Okay, ini yang saya cakap tadi pasal planning. Okay, saya harap you dah ada planning untuk aktiviti minggu ni, jumpa siapa. Okay, you dah prepare dah benda tu, saya harapkan. Dan ada beberapa kelompongan untuk cukupkan 15 presentation. So itu saya nak dengar apa action plan you untuk mencukupkan juga number of presentation dan number of appointment tersebut. Okay, lepas tu apa yang you planning untuk posting dekat social media minggu ini. Alright, serta pasal social media
saya just nak wish terima kasih kepada sesiapa yang semalam memang ada like all the posting dekat Facebook dan IG Imtiaz KMU. Right? Tak semua, adalah sebahagian. Alright, tapi at least like tu meningkatlah sikit. Okay, daripada sebelum ni 2, 3. Right? Siapa je yang selalu like sebelum ni? You nak tahu tak siapa yang selalu like? Yang selalu like ialah diri saya sendiri. Lepas tu kadang-kadang wife saya like. Tapi yang konsisten like ni kita punya boss Wan Zaini. Very consistent. You boleh tengok balik dekat semua posting tu. Saya rasa hampir semua posting. Kalau tak semua pun, saya rasa 85 to 90% posting memang dia ada like. Okay, di IG pun ya, di Facebook pun ya. Alright. So, saya harap you all boleh like setiap posting yang ada dekat page tu. Okay. Alright, so plan ni untuk posting social media minggu ni. Apa yang you plan. Okay. Apa yang you plan nak buat dan sebagainya. Dan sedikit tips untuk kawan-kawan yang lain. Okay, tak kisahlah you ni otai ke, you ni lama ke, ataupun you ni memang baru ke. Of course, mesti you ada tips, something tips yang dah berlaku minggu lepas you buat, dia nampak macam okey, okay, ataupun apa-apa sahajalah, ataupun maybe nak dapatkan tip macam mana nak dapatkan tips settlekan number of presentation dan sebagainya. Alright, okay, so saya start with Tudin dulu. Okay, Assalamualaikum. Right, so target sampai Disember, saya stick dengan target sebelum ni 120,000. So shortfall lebih kurang dalam 80,000 lagi anggaran. And then so macam last week saya target 15,000. So maknanya minggu ni lebih kurang minggu terakhir untuk bulan ni, saya letakkan target lebih kurang 20,000 lah untuk minggu ni. Strategi action. So kalau So macam mana nak settlekan 20,000 ni, ada few follow up, tapi dalam masa yang sama saya akan cari new customer jugalah. Okay, cari new customer, new appointment dan juga lebihkan kepada plan legacy lah actually. Okay, and then planning activity minggu ni, saya akan buat call untuk appointment. Lepas tu hari Selasa dan Khamis, saya akan saya nak buat direct approach. Okay, nak buat direct approach menggunakan content vitality tu lah. Maknanya approach orang untuk scan vitality yang free 3 bulan tu dekat iCari. Okay, so daripada situ saya rasa senang untuk attract orang lah, untuk dapatkan contact number dia untuk isi vitality tu. Okay, and then planning posting untuk social media, saya nak buat sehari 2 kali posting. Okay, untuk recruitment dalam tengah hari macam tu, and then untuk sales saya buat posting pada sebelah petang selepas pukul 4. Dalam pukul 4 lebih macam tu lah saya akan buat posting untuk sales. So tips untuk minggu ni, tips je, tak ada apa sangat sebenarnya. Saya rasa semua orang pun dah tahulah tips ni dan dah biasa gunalah. Okay, so tips dia macam sebelum ni, ikut contohlah kalau kita ada prospek yang dah reject kita sebelum ni, kita dah ada prospek tu tapi dia dah pernah reject kita, why not kita just contact dia balik. Okay, sebab kadang-kadang dia dah reject tu,
kita tak tahu apa masalah dia masa tu. Sekurang-kurangnya dia dah kenal kita. Walaupun dia tak kenal rupa, tapi mungkin dia dah tahu dah, dia dah save nombor kita ke apa kan. Okay, so kita just try contact dia balik untuk approach dia lah. Mungkin kita dah pernah call ataupun dah pernah approach actually, tapi dia reject. So kita contact dia balik untuk dapatkan appointment untuk approach dia, dan mungkin kita boleh dapat close dia lah. So saya rasa itu sajalah untuk minggu ni. Terima kasih. Alright. 20,000. Ada yang nak tanya ke apa-apa soalan dekat Kudin? Tak ada soalan Right. So next saya nak minta Bella, kita ikut susunan lah gambar yang ada dekat skrin saya. So jangan tukar-tukar gambar, jangan keluar-keluar Tak tukar lah bos. Kan dia yang tukar sendiri. Tak ada mana dia kalau ada orang keluar masuk dia tertukar. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Sebelum tu Bella, sebelum share soalan-soalan ni, saya nak Bella share sikit. Bella minggu lepas pergi ke AIA punya reward contest, Splash Mania contest. Bila tahu contest tu bulan 6 ke bulan 7 tu ke bulan 5. So contest tu AIA catat Splash Mania dekat Gamuda Cove tu last week hari Selasa. Orang lain semua tak ada masuk. AIA sahaja, hanya untuk AIA saja. So saya nak Bella lah. Bella sebenarnya kita ada dua qualifier lah. Kita ada Bella dengan ejen Bella lah, seorang lagi Haji Adi. Okay. So first of all saya nak Bella check lah Haji Adi tu dia hidup lagi ke tak. Kita risau lah sebab kita wish birthday apa semua pun dia tak thanks apa semua kan. Saya rasa benda ni normal je kot. Kalau saya birthday wish birthday you say thanks, you wish birthday saya say thanks, normal lah kan. Ke memang ada satu kaum daripada zaman dulu, kaum Art ke Samud ke, dia memang kalau kita wish birthday dia memang tak payah cakap apa-apa kan. Sebenarnya saya tengok daripada semalam sampai semalam dia tak rate lagi lah sebenarnya kan. Okay. Tu yang kita nak tengok tu, kita risau lah. Tapi tak apa, Bella boleh tak share dulu pasal Splash Mania punya event, dan selepas tu baru share benda ni lah. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Tu macam minggu lepas hari Selasa Bella pergi Splash Mania punya itulah, dapat daripada AIA kan. So Bella pun tak ingat bila punya contest tu dapat pun masa tu last minute. Ni bulan 5 pun bulan 6, tak sure. Tu dapat pun macam bila qualified pun memang last day. Bila semua Bella dapat tier yang pertama. Dia ada 2 tier. Pertama tu dapat tiket 2, second tu dapat tiket 2 dengan penginapan. Tapi Bella dapat tiket sahaja. Alhamdulillah lah. Tak dapat So yang untuk Selasa lepas tu memang AIA sewa satu tempat tu, Splash Mania tu. Memang dia tulis dekat, kalau tengok kat IG dia, memang untuk private event. So siapa yang mau in ke, nak beli tiket ke, ada yang beli tiket kan, dapat masuk. Sebab dia kata memang dah sewa satu tempat, satu taman tu untuk AIA sahaja. So memang masa masuk tu memang nampak lah AIA punya banner, AIA punya nak beratur panjang. Sebab event tu memang AIA satu Malaysia. So satu Malaysia pada Galuh Selatan semua datang ke situ. So datang tu beratur tu memang panjang gila. So habis masa kat situ je, parking pun penuh.
Then dah sampai tu semua, jumpalah budak MTS sana sini. Apa, ada yang tanya nak start, nak pergi mana dulu, nak kena apa, sewa apa ni, Tutup tanya. tempat simpan barang tu. So memang penuh lah, memang penuh gila-gila. Tapi nampak memang ramai Melayu dengan Cina balance lah. So selalunya kita tahu ya ini ramai Cina kan, tapi ramai tu kat Melayu. So sebenarnya benda ni macam bagus lah bila dapat ramai Melayu dapat kan. So sana sini pun kita kenal siapa yang dapat tu. Then macam kata kumpul, lepas tu Yak ada bagi breakfast, Yak prepare breakfast, lepas tu Yak bagi voucher RM20 untuk seorang. So macam Bella kan dapat 2 tiket kan, so dapat 2 voucher lah. So RM40. So benda tu pun dekat time nak ambil makan tu pun memang dia dah complete lah, ada air dengan makanan. So memang semua cukup lah, ikut kan kita datang buat diri je. Lepas tu macam tempat tu dia ada dalam 30 lebih tempat untuk slide tu. Nak pergi tempat family ke, nak pergi tempat ombak ke, tempat yang nak healing ke, nak pergi tempat bungsu ke, semua banyak lah. Bungsu dia sangat banyak. Cuma bila dah terlalu ramai sangat tu, 3,000 orang datang, memang penuh lah. So habis masa kat beratur je. Memang tempat yang best-best semua beratur panjang. Tapi bagusnya macam pelampung apa semua dah tak payah nak sewa lah sebab Yak dah sewakan. So kita ambil free je. So kadang kat situ, belah sana tu pelampung yang jenis 2, kat sini pelampung jenis 5, kat sini pelampung jenis seorang. So benda tu semua dah sedia lah. Cukup. So benda yang macam Bella pun dah lama tak pergi tempat air ni. So macam contoh macam Sunway Lagoon pun dah lama lah tak pergi. So bila dapat Yak bagi peluang macam ni, free pula tu kan. So memang gila-gila lah habiskan masa kat situ. Pergi pun geng dengan budak Adiat, dengan budak MTS semua lah. So siapa yang berani naik tu berani lah naik, siapa yang tak berani tu dari bawah je. Tapi overall memang best gila lah sebab kita datang pun daripada pukul sampai pukul 10.30. So kita orang balik paling lambat. Pukul 8 nak tutup tu pun kita orang last keluar. Sebab nak solat lah mandi semua apa kan. So overall memang best gila lah. Best sebab tempat tu tempat baru, dia baru buka pukul 7 hari, bulan 7 hari tu. So kita orang EIA ni kira antara yang awal lah dapat masuk. So tempat dia memang best lah. Tapi dia Bella lagi Sunway Lagoon lagi best lah. So tempat dia macam moderate, dia tak lah macam takut sangat ke, gayat sangat ke atau biasa sangat ke, dia macam tengah je. So budak okey, orang dewasa pun okey. So macam aktiviti ekstrim semua yang ekstrim semua boleh naik kali-kali. Seronok lah, seronok. Sebab yang geng yang datang tu seronok, so kita pun seronok sekali. Sebab dia pun sporting naik semua benda. So itulah dia ada bila satu post dekat story tu lah, bila tak tahu nak buat siapa kan, kan dapat 2 tiket kan, mungkin nak buat agent, tapi agent sendiri pun kerja. So pada Bella baik bawa orang yang sporting yang kita boleh naik semua benda sekali kan. So Bella bawa Ikma sebenarnya, Adiat, sebab satu lagi dia dekat dengan rumah Bella. So boleh pergi sama-sama. Itulah. So yang lain ke apa semua tu tak ada problem apa-apa. Ada yang seorang tu dah naik beratur sampai ke atas tempat ekstrim tu, tapi last minute tiba dia time turn dia je, tiba dia back ke belakang kan, tak jadi nak naik kan. So benda tu macam ramai lain semua guru dia. Benda tu rasa macam ni kalau aku tak naik ni memang aku pun kena guru sekali ni, biar aku turun sekali. So benda tu kita punya mindset lah, kita takut tapi sebenarnya bila dah turun tu sebenarnya okey je, tak ada apa-apa. So itulah dia seronok sebenarnya. Pada Bella
orang yang ramai yang PM kata nak pergi dengan Bella tu, Bella cakap Anak tu ada lah budak ejen juga kan. Katalah apa ni je pencapaian aku tahun ni. Macam setakat ni lah. So kata kenapa aku nak kasih kat kau, apa dengan learning orang lain ke apa kan. So Bella tak terima lah pergi untuk lagi satu tu. manja tu. So itu je. Tapi memang best lah buatkan Bella rasa lagi nak semangat untuk dapat apa untuk capai AIA punya kontes yang Buat lain. je. Sebab And last pasal Haji Adi tu Bella ada contact dia. Dia ada balas, dia tanya nak buat lagi tak. Dia cakap part time. So Bella cakap lah part time bukannya macam nak buat tu tak nak buat. Part time ni dia still nak buat tapi masa dia berbeza. So kena masa tu kena untuk bekerja tapi masa untuk bidang AIA ni kena bahagikan, kena pandai bahagikan masa. Tapi still kena buat, kena buka juga group apa semua kan. So itu tak tahulah dia susah Bella cakap. Sebab pasal Bella dia pun ada rapat dengan budak AIA lain ni. So tak tahu dah kena brainwash ke apa ke sebab tahu dia masuk TS kan. So macam dia memandai sendiri je. Banyak benda yang tak dengar. Salah kan. Sebab lagi satu dia kan lagi boleh dengan Bella. Bella pun tu dah cakap kalau nak buat lagi kontak Bella, jumpa. So dia senyap je macam tu. Bella pun assume macam dia maybe sampai akhir tahun ni je kot. Itulah dia tak ada communication yang apa-apa. Last kan cari exam yang quality kan. Kena cari yang lain lah. Itu je. Tu kena identify dulu. Kena postmortem balik. Sedap ke tak benda tu? Sedap ke tak penglepas fail? Tak dapat satu. Tu share terus lah. Oh terus. Allah sebab. So learning ni bila abang kata tu learning akan sampai lagi tak? Untuk target sampai Disember, biar target untuk Dah abang tahu tu. AIA advisor, life advisor 120,000. Abang kata lah. So sekarang bila 50. So shortfall lagi 70,000. Target minggu ni 10,000. And training untuk minggu ni macam biasa bila follow up yang sepatutnya cakap nak ambil kan. Follow up. And ada new appointment juga daripada referral. And lagi satu agency client. So agency client Bella ni Bella banyak follow up balik. And Bella check dia punya perlindungan cukup atau tak. Boleh planning posting social media mostly Bella banyak post. Tak adalah selalu post sangat kan. Bella banyak post story pasal kesedaran takut. Lagi satu pasal recruitment. And lagi satu banyak post pasal claim yang lepas ataupun Bella punya klien CL lepas ke baru minggu hari Sabtu kot ada dua GL. Dua GL, satu GL tu tak sampai 20 minit dah lepas. Dah lepas GL kan. Dan baru cakap nak ambil, nak admit tiba-tiba tengok kita check dah lepas dia punya GL dia. Kita check, tapi yang cakap tak payah check, dah lepas apa baru ni. Kita pun terkejut lah, tu cepatnya. So benda tu lagi, kalau kita post lagi ramai macam percaya lah dengan AIA kan. Komen Bella banyak post pasal apa yang AIA bagi. Macam minggu lepas Bella pergi Space Mania tu kan. And hari tu Bella dapat voucher daripada coklat yang AIA bagi tu. So kita post untuk nampak lah benda ni lifestyle lah yang AIA bagi je. So apa kita buat kita dapat. So tu untuk menarik recruitment jugalah. So tips dia yang untuk ni berdasarkan aktiviti ni Bella banyak sekarang nak minta referral daripada klien, agency klien, yang bakal klien dengan kawan-kawan yang lain lah, kawan yang tanya yang dia tak ambil dengan kita tapi kita cakap dia tak satu kawan yang belum ada tak cover ke, family yang belum ada perlindungan lagi ke ataupun yang nak jadi agent tu boleh ambil dengan kita. So itulah referral tu. Sekejap, sabar. Sekejap. Itu je lah, terima kasih.
Right. So next Ami. Kau kat ni. Sound saja. Sound saja sound. Okay, Mi, terus. Dengar kan? Dengar. Cucu teringat. Teringat. Dah tak buka. Dengar dah tadi elok ah. Buka. Okay, alright. So target sampai Disember, stick dengan 150,000. Shortfall target 150,000. Target minggu ni, kalau saya bagi dengan sebelah minggu, 13,367. So tapi saya target hujung-hujung hati saya lah ni, saya nak settlekan dalam 2 hari ni, 13,367 ni. Cubalah, sebab kalau ikut jumlah yang asal kena buat 25,000 kalau nak capai target lah untuk 150,000 ni. Tapi saya cubalah push untuk saya target dalam 2 hari ni, saya push untuk achieve 13,360 ni. Betul baru saya nak contract balik untuk habis minggu ni 25,000 lah. Okay, so planning activity untuk minggu ni, saya akan buat direct approach, akan jumpa owner-owner business kat area Kangak dan Alustaq minggu ni lah. Dan saya akan push untuk masuk dalam klinik lah, jumpa doktor-doktor. Saya target klinik ni, saya target dalam 2 je kot. Saya target 2 doktor yang saya akan share. Yang selebihnya tu owner-owner business lah, yang ada income 10,000 ke atas. Tu saja. Dan planning posting social media, saya takat lah ni saya tak declare lagi. Saya ejen AIA dan Hafizah bersama lah. Cuma saya buat posting macam biasa, macam posting orang biasa untuk hidupkan Facebook tu lah. Sebab saya on Facebook kan dengan TikTok. Dan yang keenam, tips tak ada takat lah ni. Saya memang doakan saya untuk saya cukupkan 15 presentation minggu ni untuk jumpa orang-orang yang saya target nak jumpa lah, insyaAllah. Itu sahaja. Alright, Hafizah kena jaga anak. Oh ya. Anak pagi ni semua dia nak demam rasanya, duduk kacau. Boleh minta dia punya target je tak minggu ni? Target dah minggu ni. Mai, saya kena cakap. Mai jaga anak. Okay. Okey, nak cakap dah tadi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk target minggu ni, tik dengan 150,000 kan. Lepas tu shortfall target masih 150,000 kan. Ya. Lepas tu target minggu ni dah jadi apa? 367. 367. 13,367. 1367. 367. 13,367. 13,367. Okey. InsyaAllah. Lepas tu yang keempat, planning activity. Sebelum ni buat calling lah dulu. Lepas tu saya banyak present melalui online lah. Sebab itulah setakat ni saya cuba untuk Zoom lah, present Zoom. Dan minggu ni ada 2 appointment yang akan buat lagi. Next kena coding lagi lah. Lepas tu Target apa appointment minggu ni? target 7 hingga 15. Itulah target. Tapi Ya, tak kalau cuba. main bola. Ya, kalau Tak main tahu, bola. cuba. 2 appointment dah ada, cuma lagi nak tambah lagi lah. Nak cukupkan, cuba usahalah cukupkan 15 presentation, tapi
Asal boleh dapat awal. Asal boleh dapat awal minggu ni. Asal-asal lah, asal-asal. Masa-masa Appointment. Dah boleh present. Asal-asal berapa? 10 kot. 10? Bukan 7? 7 ke 10 lah. 7 ke 10. 7 ke 10, okey. Kita cuba, insyaAllah. Lepas tu yang kelima ni tak ni. Planning posting social media. Aktif tak dah ni? MV. Tak berapa lah. Beritahu. Planning tak berapa sangat. Untuk Facebook tak berapa, memang tak ada ni pun. So, yang keenam ni tips saya tak ada tips, tapi saya nak tips lah kot. daripada orang ni lah, orang lama. Kalau macam saya ni, sebelum ni saya present minggu lepas. Macam mana orang yang dah ambil dengan apa, contoh suami dia dah ambil hibah untuk dia, lepas tu dia pun nak ambil juga, tapi dia macam nak bincang dengan suami dia nak ambil dengan kan. So macam mana kita nak convince supaya ambil dengan kita juga, ataupun macam mana lah, aku ada experience benda tu lah. Kalau dia ambil dengan kita, macam mana tips dia nak kita nak close dia. Tu je kot. Okay dah. Alright, so menjawab soalan Hafiza tu, dia sebenarnya first thing first, ni untuk semua sekali jugalah. Orang beli daripada company mana kan, itu bukan masalah dia sebenarnya. Orang beli adalah sebab kita. Okay, sebab kita. Kalau kita ni dia rasa dia ada trust dengan kita, kita duduklah company paling teruk, takaful paling teruk sekali kat Malaysia ni pun orang tetap akan beli. Sebab tu kalau kita tengok, kita ada 3 giant company kat Malaysia, AIA, Prudential dengan Great Eastern. Ini giant company lah. Tapi kenapa kita tengok ada ejen-ejen dekat company yang selain 3 ni, okay? Selain 3 ni, diorang still boleh close. Ada juga yang MDRT, diorang still pergi, ramai yang pergi travel apa semua kan, yang free trade lah. Sebab dia tak jual company pun, dia jual diri dia, dan dia trust. Dia ada trust daripada prospek. That's why sebenarnya saya menggalakkan, saya menggalakkan untuk kita aktif dekat social media. Itu adalah salah satu sebab lah. Tapi ya, ni dengan Hafiza mungkin ada sebab tertentu yang saya tahulah sebab dia kenapa dia tak aktif dekat social media AIA. Tak apa, tak ada masalah kalau tak aktif AIA, pakai nama AIA Imtiaz sekalipun, tapi boleh aktifkan berkenaan dengan general pasal takaful lah. Okay, general pasal takaful. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, kalau lebih spesifik lagi kepada klien yang tersebut, husband dia dah ambil dengan Pru, kenapa dia nak kena ambil dengan AIA? Simple je. Antara benda yang simple lah yang saya boleh share kat sini ialah cakap kat dia dah ada experience dengan Pru punya servis. Mungkin Pru tu servis dia bagus apa semua. So sekarang ni cuba pula rasa servis daripada AIA pula. Sebab AIA kita tak nak lah kita jatuhkan Pru ke apa, tapi kita je cakap AIA dia ada sistem teknologi yang terbaik lah. So kita boleh tracking all the system apa yang ada dekat polisi kita, dekat telefon kita sendiri je. Yang mungkin lah company lain pun ada, Pru pun ada, tapi kita just highlight benda tu yang kita, sebab kita punya AIA Plus tu kan, dulu kita panggil AIA lah, sekarang ni AIA Plus, itu memang yang terbaik dekat dalam Malaysia. Itu memang yang terbaik. So kita boleh jual benda tu lah. Right, so itu antara jawapan yang saya boleh bagi lah. Okay, next, Nas. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. So untuk target sampai Disember still stick pada target yang sama yang saya commit last week, 90,000.
So shortfall still sama sebab last week tak ada submission for approval. So shortfall still 60,000. Dan target untuk bulan ni kalau tengok saya target 20,000. Bulan ni pun just tinggal seminggu lah. Next week just ada 2 hari je. So saya akan cuba untuk settlekan 20,000 tu juga. Okay, planning aktiviti minggu ni saya plan this week saya nak revisit klien. Maksudnya revisit yang existing klien saya. Tak ada apa-apa, just jumpa je diorang. Tapi kalau klien yang kita contact memang ada je lah benda dia nanti. Ada benda yang dia nak suruh kita buat lah apa yang sebelum ni dia tak terfikir, bila kita contact dia tiba-tiba dia terfikir. So alhamdulillah saya dah start untuk jumpa saya. Dia set untuk kata nak minum ke, nak lepak ke, nak singgah office. Saya banyak gunakan ayat saya ada dekat area office dia. So sebenarnya saya tak ada pun, saya memang nak jumpa je dia. So itu saya punya planning. Saya dah start buat. Hari ni pun saya dapat jumpa seorang klien saya. Saya cakap dia nak jumpa dia dan tiba-tiba dia kata okey lah nak jumpa sebab ada benda dia nak suruh saya buat. So sebab saya nak ambil peluang untuk cross sell lah semua. Sebab bila kita jumpa dengan klien ni, satunya kelebihan kita tahu dia punya background. Kita repo pun dah ada dengan dia. So kita pun tahu apa yang dia ambil sebelum ni, apa yang patut dia tambah, apa yang dia mampu tambah, nak tengok. So itu saya punya planning aktiviti minggu ni. Planning posting social media saya akan teruskan yang saya buat last week. Saya ada buat dokumen. Sebenarnya masuk tak adalah banyak sangat, tapi ada masuk untuk rekrutmen. Saya gunakan simple posting. Selesa posting ni pun saya ambil the boss dari Pokcik. Cuma saya tukar sikit je design dia dan saya post. Alhamdulillah ada dalam 3 ke 4 orang yang mesej saya balik. Bertanya pasal kerja tu lah. So saya akan teruskan. Dan masa sama saya untuk social media saya nak teruskan untuk broadcast. Tapi saya broadcast mungkin sesi ni pun saya dah pernah buat dulu dan saya pernah share. Saya buat balik. Saya minta klien yang promotekan saya. So maksudnya macam saya buat last week, saya minta dia broadcast dekat grup-grup dia. So kita just minta tolong lah. Ini biasa hujung tahun memang semua ni akan keluar. So itu planning posting saya. Tips saya rasa tak ada banyak tips. Cuma saya boleh tips kalau yang posting kat social media tu maybe lepas ni maybe Pokcik ke bos ke boleh share dia punya poster yang dia pakai tu, atau nak yang saya punya pun saya boleh bagi. Cuma bila post kat social media saya tersilap buat last week. So bila saya post tu saya lupa nak off comment. So kita tahulah banyak toxic juga kat social media ni. So bila posting yang kerja kosong tu, kalau boleh kita off comment. Okay, sebab ada few yang saya lupa nak off comment. So bila ada orang tanya, saya tak sempat jawab dah. Ada orang yang lain jawab, oh ini ejen insurans apa semua ni. So supposedly kita off comment sebab kita dah sediakan link WhatsApp. So anything just dia akan WhatsApp kita terus. Itu je lah tips yang saya boleh bagi. Poster yang mana ni? Poster yang apa, jawatan kosong terkini tu. Alright. Okay, last but not least, bro. Okay, Assalamualaikum. Okay, target sampai Disember ni saya ada jugalah banyak saya patut target sebelum daripada awal tahun tu ada sikit. Ni saya rasa ubah lah sebab banyak benda yang saya rasa sangkut lah Cuma saya cuba je lah cuba dapatkan buat saya tamat Disember 1.5 hari lah. Saya nak gunakan dalam 200 tapi saya 200 tapi saya shortfall dari sana 17, 16 lebih lah. Okay, so untuk 3 bulan ni maknanya saya kena ada lebih kurang dalam 50k lah sebenarnya kalau nak cari kan. Cuma saya setiap minggu ni, kalau ikutkan minggu ni pun dah 1 minggu last
Okey, so kat situ saya kena cuba dapatkan jugalah. Setidak-tidaknya memang kena ada 40 ke 50k lah. Okey. Plan memang dah saya jumpa lah mana ada yang saya dah patutnya memang boleh balik tapi banyak tangguh. Jadi untuk aktiviti lagi saya kena lagi banyakkan lagi New York pemain lain lah. Saya buy call lah, banyak buy call. Cuma saya sebelum saya ada mana agency ni, saya ada offer CI lah, CI. Okey, CI just untuk tambahan mana-mana pada existing client. Okey, cuma belum dapat lagi lah, maksudnya belum ada apa-apa close lah berkenaan pasal plan CI. Okey, untuk yang shortfall saya kata lah, shortfall tu lebih kurang dalam untuk monthly memang saya kena ada lebih kurang 50k dalam tu saya genapkan lah. Okey, mingguan ni lagi minggu akhir ni saya akan cuba lah mana yang dapatnya, nak tak nak kena ada lah. Okey, so setidak-tidaknya saya cuba dapatkan 20k. Kalau ikutkan lah target yang apa yang saya plan. Okey, lagi untuk aktiviti lagi saya pada buy call tu masih dekat dia lah. Untuk CI saya cuba existing lah, itu saya dah buat dah sebelum ni, cuma belum dapat lagi kes. Untuk lagi apa untuk yang social media ni masih tak ada mana-mana ni. Okey, kalau tips bagi saya lah, tips apa saya tips ni memang apa pun saya kena ada lah setidaknya. Maksudnya saya pun yang boleh saya kongsi apa semua, apa-apa pun setakat ni saya bagi, saya offer memang saya my client kebanyakan memang lah bisnes apa saya memang kebanyakan offer aja lah, tu je lah yang saya boleh, sebab memang semua sebelum ni memang saya offer lah, tak kisahlah mungkin dia segi orang kata iPad ke ataupun saya bagi dah konsep orang kata early token, tapi bergantung pada sebab kebanyakan mana customer saya memang ada paling tidak pun quarterly lah, itu sajalah. Dan mostly memang klien yang bisnes, jadi saya bagi offer sikit lah, itu sajalah. Itu saya. Berapa target minggu 50 Saya target memang minggu ni kalau saya setiap paling tidak dapat 20k lah, malah cuba. Memang kalau boleh untuk minggu ni memang nak lebih, tapi banyak memang sangkut, masih cuba 20k lah. Alright. Okay. Okay, so kalau kita tengok pada minggu ni target total ialah ada 96,000. Okay, 96,000. Kalau nak ikutkan tak adalah impresif sangat. Kalau nak ikutkan target 96,000 untuk seminggu, bagus lah. Tapi permasalahannya kita sepanjang bulan Oktober ni approval kita baru je 6,000. Lepas tu saya tak silap saya last week Udin punya ROP ada yang settle lah Udin. Satu dah settle. So itulah so kita punya total dekat 10,000 lah baru lebih kurang. Okay, so nak dijadikan cerita dia, kalau ini last week 96,000 campurlah dengan dekat 10,000, lebih kurang 100,000 lebih sikit sahaja. Tu tak adalah apa-apa yang impresif sangat pun. Okay, sebab banyak you all punya target yang tertunggak, but it's okay. 96,000 in a week is still satu result yang bagus. Okay, kalau kita dapat. Alright, so saya mengharapkan semua orang akan dapatkan target masing-masing ni untuk kita achieve 96,000 dalam masa minggu ni. Walaupun dia tidak bagus untuk Oktober, ia cukup bagus untuk minggu ni lah. Alright. Dan kalau kita dapat this result, kita akan dapat satu momentum yang bagus untuk kita betul-betul nak end next week, hari Selasa minggu depan, dan kita akan dapat satu momentum yang bagus untuk masuk ke bulan November. Diingatkan sekali lagi, bulan November adalah bulan terakhir untuk kita kejar Star and Summit Convention. Tapi saya tengok dekat sini tak ada sesiapa pun yang kejar target ni
Right? So kita go for advisory lah. Okay, kita go for advisory. Kita ada head and wealth advisor. Saya target 3 sebenarnya masa dekat IBW hari tu. Lepas tu life advisor kita target 3. So kalau kita tengok kat sini life advisor kita ada 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 1. Kita ada 2, 3 life advisor. Kita ada 2 wealth and health, lebih kurang macam itulah. Cumanya saya ada target tambahan dekat situ hari tu, 1 premier advisor dan 1 MDRT advisor. Kita tengok ada yang target, ada yang masih ada target ni. Paling hampir bro lah tadi untuk premier advisor 200,000, tapi premier advisor 230,000. Dan lepas tu Ami dan Hafiza target tu 300,000, itu yang paling hampir dengan MDRT advisor lah. Alright. Dan yang lain-lain saya tengok ya kita mungkin tak boleh capai number yang saya nak tu, tapi at least kita going to that lah. Alright. Daripada you all punya sharing aktiviti, okay, kalau nak tengok aktiviti saya belum cukup puas hati dengan you punya presentation untuk aktiviti. Okay, apa yang saya expect is aktiviti minggu ni. Okay, aktiviti minggu ni saya dah ada 4 appointment confirm, which is 4 appointment confirm ni saya dah buka sekian punya quotation. Bila saya jumpa diorang nanti, saya nak present banyak ni. Ya, ada yang mungkin 5,000, ada yang 10,000, ada yang 3,000, tak ada masalah. Okay, so ni cerita dia. And then saya ada new contact. Saya ada dapat new contact last week. Saya dapat 30 contact. So saya akan contact 30 ni untuk cukupkan saya punya 15 appointment. Kan? Okay, that's how the week saya nak you present activity for this week. Kan? Tapi saya masih belum berpuas hati macam mana apa yang you present semualah, apa yang semua orang present activity for this week adalah average dan saya tak meyakinkan saya. Okay, tak meyakinkan saya yang you all akan dapat all those target yang you letak lah. Okay, so saya harap saya silap. Okay, saya harap saya silap dan you all akan dapat you punya target yang sepatutnya. Alright. So, saya nak share sikit satu slide ni. Sekejap Alright. Ini semua nampak ni Alright. Ini adalah salah satu slide yang di-share oleh Encik Hakim. Encik Hakim ni siapa? Encik Hakim ialah yang share masa I recharge last week dekat menara AIA tu lah. Right? Dia ada banyak slide, tapi saya rasa daripada banyak slide dia yang bagus-bagus, tapi saya tertarik dekat sini lah. Ini yang saya tertarik lah. Okay. You boleh share dekat your client, adakah 1 juta takaful, coverage 1 juta tu besar sangat ke tak sebenarnya? Right. So kalau kita tengok dekat sini, kalau dia ada 3 orang anak, jadi contoh dia ada 3 orang anak, kalau dia nak letak seorang 100,000 pun dah ada 300,000 dah dekat situ daripada 1 juta. So balance 700,000. Okay. Kalau untuk isteri 500,000, okay, 500,000 dekat situ je dah 800,000 dah. Okay. So adakah kalau kita boleh tanya dia soalan balik, adakah 500,000 untuk isteri ni banyak sebenarnya? Okay. Kita bahagikan 10 tahun. Katakan untuk kelangsungan hidup isteri dia selama 10 tahun. Right? Katakan lepas dia mati, kelangsungan hidup untuk isteri dia selama 10 tahun akan datang, 500,000 bahagi 10 ialah 50,000. Okay? 50,000 bahagi dengan 12 ialah lebih kurang 4,100,
160 lebih kurang. Okay. So perbelanjaan isteri dia selepas dia mati sebulan 4,000. Adakah 4,000 tu banyak? Okey, 4,000 tu okey. Ngam-ngam. Nak kata banyak sangat pun tak, tapi nak kata sikit pun taklah. 4,000 tu okey untuk wife dia survive. Okay. So sebenarnya sebulan jatuh 4,000 sahaja. Okay. 4,000 sahaja. So bukanlah satu amount yang besar sangat pun. So kita boleh cerita dekat klien macam tu. Alright. Dan ada balance 200,000. 200,000 tu mungkin kalau ibu bapa dia masih hidup, dia nak bagi ibu bapa dia seorang 100,000 maybe. Untuk buat perbelanjaan bulanan ke, ataupun untuk dia ubat ke, apa semua kan. Alright. So itu untuk ibu bapa dia. Okay. Ianya jelas bukan satu jumlah yang besar pun. Okay. Anggaran ni pun tak termasuk pasangan yang perlu tebus hak harta orang lain. Harta lain lah. Contohnya macam rumah, wife dia dapat 1/8 kan. Wife dapat 1/8 daripada rumah. So nak tebus 7/8 lagi daripada pewaris yang lain. Memerlukan duit yang besar juga. Contoh, saya bagi contoh, harga rumah 300,000. Susah nak kira, harga rumah 200,000. Okay. 200,000, 1/8, 25,000, betul tak? Okay, 1/8. 7/8 ialah 175,000. So kalau rumah tu 200,000, dia nak tebus hak harta, dia perlukan 175,000 untuk bayar kepada pewaris-pewaris sah faraid yang lain. Okay, so itu dia ada ke tak? Alright. Lepas tu hutang arwah yang perlu dijelaskan. Kalau si mati tu ada hutang. Ada hutang dengan loan. Yang loan yang tak ada insurans. Katakan okeylah rumah ada MRTA, okeylah fine. Kereta pun ada macam MRTA tu, tak apa nama dia, okey fine. Tapi loan-loan yang lain, mungkin ada personal loan, mungkin ada loan PTPTN. Okay. Tapi PTPTN pun saya baru tahu ada insurans. Tapi kalau loan belajar yang lain selain daripada PTPTN, macam apa lagi MARA ke, yayasan Selangor ke, yayasan mana-mana negeri ke, yang tu semua tak ada insurans. Okay. Hutang-hutang tu lagi tak termasuk. Lepas tu kos kecemasan keluarga. Kalau ada keluarga dia ada apa benda kan. Okay. Lepas tu hajat amal jariah arwah. Kalau si mati tu ada hajat untuk buat amal jariah, nak derma dekat masjid ke, nak derma dekat anak yatim punya belajar ke, nak buat yayasan ke, apa benda semua kan. Tu duit-duit tu semua tak masuk lagi dalam sejuta ni. So adakah sejuta takaful itu besar? Kalau you nak buka sejuta punya legacy, adakah you kalau klien cakap tu besar, you boleh tunjuk gambar ni, adakah sejuta itu besar? Sejuta tu ternyata ialah sangat kecil. Okey. Kalau ada 3 orang anak, seorang 100,000 bahagi 10 tahun, seorang anak lebih kurang 10,000 setahun. 10,000 bahagi dengan 12 tak sampai 1,000 sebulan pun. Okay, tak sampai 1,000 sebulan pun. Alright. So ini yang antara yang kita boleh share dengan klien kita untuk kita dapatkan bigger sum cover. Okay, bigger sum cover. So ini yang daripada Encik Hakim last week. Dan last week juga kalau ada beberapa orang yang tahu, saya dah join FinCoach punya training. FinCoach ni ialah RFP RFP itu yang saya join tu adalah RFP 2 syariah punya. Ada banyak idea yang saya dapat dekat situ lah. So saya akan share daripada semasa ke semasa. Alright. So yang penting dia sekarang ialah kita do the right thing, kita jual sum cover yang betul kepada klien. Okay. Kita boleh gunakan banyak poin-poin untuk dia beli sum cover yang tinggi. Okay. Terlalu banyak. Ada banyak poin saya akan share from time to time insyaAllah. Okay. Tapi ini antara yang saya tertarik dengan slide Encik Hakim. Okay. Siapa yang pergi last week, Encik Hakim tu was very, saya tak sangka sharing tu sangat bagus. Bagus daripada satu isi pengisian tu, itu satu hal. Tapi dia sangat kelakar. Sampai pukul 11 lebih kot dia habis. Dalam masa 2 jam setengah lebih kurang dia share. Tak ada seorang pun yang rasa mengantuk kat dalam tu, which is very 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 entertaining punya speaker. Alright. Tapi dalam banyak-banyak poin yang dia bagi, banyak poin yang bagus. Ini adalah salah satu poin yang saya
Saya rasa yang, bukan nak kata yang ini yang paling bagus, tapi saya rasa ini yang paling jelas, mudah nak cerita dekat prospek kan. Kalau dia rasa sejuta, kalau dia kata saya dah ada hibah berapa, saya dah ada 100,000 kan, ditunjuk slide ni 100,000 tu cukup ke kan, 100,000 tu cukup ke, ternyata tidak mencukupi, memang tak cukup. Okay, right. So ini baru dependence ini baru dependence. Saya belajar dekat RFP last week, dia ada 3. Bila dia mati, dia nak kena bagi duit dekat dependent. Okey, yang ini dependent. Yang kedua ialah dia punya debt. Alright, debt, hutang. Yang ketiga ialah dia punya dreams. Okay, dia punya dreams. So 3 benda ni kita boleh share, dependent, debt dengan dreams. Ada 3 D dekat situ. Alright. So kita boleh share untuk klien, untuk kita cerita dekat dia, adakah 1 juta, adakah 100,000 tu cukup? Adakah 200,000 tu cukup? Tak cukup sebenarnya. So, tips yang saya nak bagi hari ni, okay? Tips yang saya nak bagi hari ni kepada yang lama lah terutamanya, you dah ada ramai klien, you dah ada banyak klien, you tengok balik mana-mana klien you yang dia punya sum covered dia memang teruk, memang rendah. Okay, dia masuk dengan you sebelum ni tapi dia masuk sum covered rendah. Mungkin dia beli medical card sekali dengan sum covered ke kan? Mungkin lah. So kita letak 10,000 je sum covered dia, kita boleh bercerita dengan dia balik. Kita bagi yang 1 million ni. Okay, kalau dia tak mampu 1 million pun, at least kita boleh turunkan sikit 500,000, kita still dapat good business. Okay, kita still dapat good business. Alright, so saya rasa itu sajalah share kita pada pagi ini. Ada soalan tak pasal slide ni? Kalau tak ada slide ni, saya share slide ni dekat group. So at least lah you boleh gunakan lah kalau nak guna lah, tapi saya rasa this is very good lah. Okay. Boleh dapat semua slide ke? Slide yang diorang bagi minggu lepas ni. Nanti saya bagi. Terima kasih. Alright, so tak ada soalan lain? Ada soalan? Kalau tak ada, good luck for this week. Alright, untuk kita capai 96,000 hari Jumaat, kita jumpa dekat Ozone di office. Okay. Untuk Ami dengan Hafizah kita akan buka online. Saya akan buka online untuk Ami dengan Hafizah sahaja. Yang lain-lain memang perlu datang ke office hari Jumaat. Alright. So kita do the right thing, buat perkara yang betul. Perkara yang betul tu ialah perkara cukupkan appointment dan segala-galanya, okay, dengan presentation yang betul. Alright. So saya harap kita akan mendapat rezeki yang bagus, kita akan dipermudahkan rezeki dan kita akan dapat result yang bagus juga. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. Thanks for coming, untuk hadir pada pagi ini. Terima kasih. Harapkan kita akan teruskan perkara positif ini selepas ini. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, boss. Thank you, boss.